kita apa? Ni saya nak nampakkan gambar rambut. Okey.
buka tak? Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahim Ar-Rahman Al-Malik Ad-Dayyan Ba'atha ilayna wa ilaykum Sayyidul Akwan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad man anzalallahu alayhi al-Quran wa farada علينا وعليه صيام شهر رمضان وعلى آله الأطهار الزيان وصحابته الرجال الرزان ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان. الحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال. الحمد لله على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ظاهرة وباطنة، حسية ومعنوية. صل اللهم وبارك وكرم على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bertemu lagi di malam yang berkat ini, di tempat yang berkat, untuk menampahkan ilmu, menampahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbarui niat dan azam dan semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita sekarang sedang bersedia dan bersiap-siap untuk menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan As-Sabr dan bulan Al-Muwasah. Nabi SAW memberi gelaran kepada bulan Ramadan dengan bulan As-Sabr atau bulan Al-Muwasah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada iman kita, sebahagian daripada menzahirkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita bersiap-siap dan menyediakan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Seperti mana kita biasa, sekiranya ada mikrofon, mana mic, sekiranya mic ini, okey, sekiranya ada tetamu datang ke rumah kita, maka biasalah kita akan bersihkan rumah, siapkan makan, siapkan diri kita.
kadang-kadang tetamu itu masa, waktu, seperti hari Jumaat, seperti bulan Ramadan, khususnya bulan Ramadan, dalam setahun sekali sahaja kita jumpa Ramadan, setiap 1 tahun sekali sahaja. Sebab itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Asy-syaqiyyu man hurima rahmatallahi fihi." Orang yang celaka yaitu orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ini celaka. Kenapa celaka? Kerana bulan Ramadan bulan rahmat Allah, bulan keampunan, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan sejuta manusia daripada api neraka setiap malam. Bukan sepanjang bulan Ramadan, tidak. Setiap malam di bulan Ramadan 1 juta manusia, orang Islam, Allah Subhanahu wa taala bebaskan mereka daripada azab api neraka. Yani nama mereka terbendah. Sebelum malam itu nama mereka antara nama-nama ahli api neraka, na'udzubillah min zalik. Tapi setiap 1 malam 1 juta itu yang sudah ditulis nama mereka ahli api neraka terbendah, dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala, nama mereka masuk juga antara nama ahli syurga. Sebab itu Nabi SAW kata, celakalah orang yang tak dapatkan rahmat Allah. Maghfiratullah, keampunan dosa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala bukakannya di pagi dan di malam, di setiap waktu. Di bulan Ramadan setiap waktu doa mustajab. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan tidak akan ditolak doa mereka. Maknanya doa mereka mustajab. Dengan yakin doa mereka mustajab. Kerana 3 golongan ini Allah Subhanahu wa taala suka mereka dan muliakan mereka. Golongan yang pertama, as-saimu hatta yuftir. Orang yang puasa sehingga ia buka puasa. Sebab itu bukan doa mustajab itu waktu buka puasa sahaja. Bahkan sepanjang hari doa mustajab. Waktu tengah hari doa mustajab. Sepanjang dia puasa. Sepanjang orang Islam itu sedang puasa, doanya mustajab. Sampailah dia buka puasa. Maknanya kalau dia di surau, doanya mustajab. Di masjid, doanya mustajab. Di rumah, doanya mustajab. Dalam kerja, doanya mustajab sebab dia puasa. Sepanjang masa dia puasa, doanya mustajab. Sebab itulah Nabi SAW dia kata, celakalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Kerana di bulan Ramadan banyak kesempatan. Dan kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita terlalu besar dan dahsyat. Sebab itu celaka yang tak dapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Apakah dosanya? Apa yang halangkan rahmat Allah darinya? Alangkah besarnya perkara yang buruk yang ada pada dirinya sehingga menghalangkan dia dari rahmat Allah. Sebab itu
Hatta kadang-kadang orang yang berdosa, orang yang kurang ibadah, orang yang kurang tak sangat baik, tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, Allah pilih dia juga. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala luaskan rahmatnya di bulan Ramadan, luaskan keampunannya di bulan Ramadan. Lagilah Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu kabul, pintu rahmah, pintu kemuliaan untuk ramai orang Islam. Sebab itu kalau ada yang tak dapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan, maknanya dia adalah orang yang celaka. Hatta di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illam yughfar lahu fihi famata." Illam yughfar lahu fihi famata. Sekiranya seseorang itu di bulan Ramadan jika tidak mendapatkan keampunan dosa di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka bila pula? Bila lagi boleh mendapatkan keampunan dosa jika tidak mendapatkan di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan doa, besarkan keampunannya di bulan Ramadan, luaskan rahmatnya di bulan Ramadan, hamba Allah itu tidak mendapatkan keampunan dosa. Oh, luar biasa tu. Apa dosanya tu? Bagaimana keadaannya? Kalau di bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu rahmatnya semua luas begitu untuk umat Islam, tidak mendapatkan rahmat, bila lagi dia boleh dapatkan rahmat di bulan apa? Di bulan-bulan yang lain Allah Subhanahu Wa Taala tidak meluaskan rahmatnya sama seperti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kesempatan yang paling besar tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Maka kalau di bulan Ramadan tidak mendapatkan keampunan dosa, bilakah lagi? Maknanya kalau orang itu tidak pandai, tidak bersungguh-sungguh mencari rahmat Allah, berusaha untuk mendapatkan, menjemput keridaan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, maknanya di bulan-bulan yang lain dia lagi malas, di waktu-waktu yang lain lagi jauh, di bulan-bulan yang lain lagi dihalangkan dirinya daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di waktu musim kebaikan, musim rahmat Allah, musim keampunan, musim yang mana perkara-perkara yang sangat mulia di sisi Allah senang mendapatkannya, tidak mendapatkan pula, juga tidak mendapatkan. Maka di waktu yang lain yang tidak lagi senang seperti bulan Ramadan, biasanya dia tidak mendapatkan keampunan atau kebahagiaan itu. Walakin fadlullahi wasi', tetapi anugerah Allah Subhanahu Wa Taala luas. Dan seorang muslim sebelum masuknya bulan Ramadan, dia kena fikirlah tentang perkara ini, tentang keampunan dosa, tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang bebasan daripada azab api neraka. Bagaimana boleh mendapatkan? Dia kena berusaha, banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sebelum masuknya bulan Ramadan, seorang muslim, seorang mukmin sudah mula bersiap dan bersedia. Kalau para salihin dahulu sebelum masuk bulan Ramadan dengan beberapa bulan, mereka dah mula sambut kedatangan bulan Ramadan. Hatta para salihin berkata, kanu yastaqbilunahu bi 6 ashhurin wa yuwaddi'unahu bi 6 ashhur.
orang-orang soleh, orang-orang yang mengetahui tentang kemuliaan bulan Ramadan, sebelum masuknya bulan Ramadan dengan 6 bulan mereka sudah bersedia untuk bulan Ramadan. 6 bulan. Dan setelah keluarnya bulan Ramadan, setelah habis bulan Ramadan, dengan 6 bulan lagi mereka mengucap selamat tinggal dan rasa sedih dan memohon kepada Allah agar menerimakan puasa dan ibadah mereka yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Begitulah kehidupan mereka sepanjang tahun, mereka semuanya bergantung juga berkait dengan Ramadan. Sepanjang tahun mereka mengingati bulan Ramadan, tidak lupa kelebihan dan kemuliaan bulan Ramadan. Sebab itu sentiasa rindu, hatta kalau mereka di bulan-bulan yang lain, mereka rindu kepada bulan Ramadan. Sebab itu antara ulama yang sangat memuliakan bulan Ramadan iaitu Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Syekh Abdullah Sa'id Al-Lahaji. Ini mufti mazhab Syafi'i di Makkahul Mukarramah dahulu. Sekarang sudah wafat. Sebelum ini, sebelum bulu-bulu tahun, Al-Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahaji. Beliau ulama besar, banyak kitab-kitabnya dalam ilmu agama yang mana sampai sekarang ulama pun guna kitabnya. Beliau sepanjang tahun beliau baca zikir Ramadan. Sebab Nabi SAW mengajar kita di bulan Ramadan, qala fastakthiru au fakthiru fihi min 4. Nabi SAW bersabda, haruslah kalian memperbanyakkan membaca 4 perkara di bulan Ramadan. 2 perkara kita tidak merasa, kita tidak pernah tak perlu kepada 2 perkara itu. Dan 2 doa itu menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa taala iaitu 2. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah dan istighfar astaghfirullah. Dan 2 perkara yang kita tidak pernah, tidak merasa perlu, bahkan kita sentiasa memerlu kepadanya, iaitu kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita syurga, dan kita mohon kepada Allah agar melindungikan kita daripada azab api neraka. Zikir itu begini cara bacaannya. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al-jannah, kita mohon kepadamu syurga, wa na'udzu bika minan nar, lindungikanlah kita daripada azab api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Karim. Alangkah ruhaninya zikir bulan Ramadan. Zikir ini antara zikir yang khas untuk bulan Ramadan, diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang riwayat Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikata memperbanyakkan baca 4 perkara ni. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, kemudian nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar.
Syekh Abdullah Sa'id Al-Lahaji, yang tadi saya kata mufti mazhab Syafi'i di Makkah, beliau membaca zikir ini sepanjang tahun. Sepanjang tahun, di semua bulan Rabi' Awal, bulan Rajab, bulan Safar, bulan Muharram, dibaca zikir ini. Seolah-olah Ramadan di sisinya sepanjang tahun. Dia pun kalau baca zikir itu rasa suasana Ramadan. Biasanya kalau kita mendengar zikir tersebut dengan suara tersebut, dan macam tadi, kita masuklah dalam suasana Ramadan. Sebab zikir tu biasanya di Ramadan dibaca. Tapi ada seperti mana kita kata, ada bahagian ulama, bahagian wali-wali Allah, hidup mereka semua macam Ramadan. Sepanjang tahun macam Ramadan. Mereka rasa yakni apa? Baca zikir sama macam di Ramadan. Rajin-rajin beribadah sama seperti di Ramadan. Sungguh-sungguh mereka banyak puasa, banyak ibadah di lain bulan Ramadan, seolah-olah mereka berada di bulan Ramadan. Sebab itu para salihin mereka kata ada bahagian hamba-hamba Allah sepanjang tahun mereka Ramadan. Ramadan sepanjang tahun di sisi mereka. Seperti juga Lailatul Qadar. Ya Rabb, kam abd qarrabtuh daim layali qadriyah. Ada seorang wali Allah, seorang ulama menulis qasidah. Dia kata, ya Allah, berapa banyak hamba-hambamu yang soleh, yang baik, yang sangat tinggi derajatnya di sisimu, setiap malam di sisinya seperti Lailatul Qadar. Bukan satu kali sahaja dalam sepanjang tahun, tak, seperti macam setiap malam Lailatul Qadar di sisinya. Maknanya setiap malam dia memakmurkan malam itu dengan ibadah dan doa dan tahajud kepada Allah. Yani para salihin dia anggap setiap malam tu Lailatul Qadar. Sebab itu mereka rajin. Sebab itu mereka tak pernah malas. Sebab itu tak pernah mereka tak bangun qiyamul lail dan tak bertahajud. Itu caranya. Mereka anggap setiap malam, insya-Allah malam ni macam Lailatul Qadar. Allah akan memberilah kepada siapa-siapa seperti mana bersangkaannya kepada Allah. Kalau kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberi kepada kita sesuai dengan persangkaan kita. Kalau kita sangka buruk kepada Allah, hatta kalau kita hidup di Lailatul Qadar, kita tidak mendapatkan apa-apa kerana bersangkaan buruk kita kepada Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudusi, ana 'inda dhann 'abdi bi, saya di sisi bersangkaan hambaku kepadaku. Kalau ia bersangka baik kepadaku, maka aku memberikan kebaikan kepadanya. Kalau hamba itu bersangka buruk kepadaku, maka aku akan memberi keburukan kepadanya. Ikut bersangkaannya. Sebab itu para salihin perhatikan kepada itu. Setiap malam mereka munajat kepada Allah. Ya Allah, kami bersangka, kami harap kepadamu untuk memberi kepada kita di malam ini seperti mana engkau memberikan di Lailatul Qadar. Jadi Allah berikanlah kepadanya. Kalau Allah ingin, Allah akan bagi. Cuma baguslah positif itu. Positif yang baik, bukan positif COVID. Kalau positif COVID itu tak bagus. Ini positif yang bagus. Dan apa? Yang harapan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para salihin di bulan-bulan yang lain pun mereka bersemangat dalam ibadah. Bagaimana kalau masuknya bulan Ramadan? Dari malam pertama sahaja mereka sudah siapkan. Dari sebelum masuknya bulan Ramadan, mereka dah bersiap. Mereka dah bersedia. Kan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang imam yang besar daripada Hadramaut di Yaman. Dia ulama besar. Anaknya pun Masya Allah semua ulama, semua orang soleh. Sebelum masuknya bulan Ramadan, dia kumpulkan keluarganya. Dia tanya mereka, ada siapa-siapa daripada kalian
boleh jual kepadaku masanya, sebab masaku di dalam sehari 24 jam sahaja. Kalau boleh aku nak tambahkan hari saya, tapi itu mustahil. Masa kita setiap hari 24 jam, tak boleh lebih 24 jam sahaja kan. Cuma maksud imam itu, dia nak menarik perhatian anaknya dan keluarganya bahawasanya masa itu mahal, kita kena jaganya. Setiap satu saat itu mahal, khususnya jika masa itu di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, setiap satu minit, setiap satu saat itu mahal. Kerana setiap satu saat itu boleh membahagiakan dunia dan akhirat kita. Boleh membahagiakan kita dunia dan akhirat. Dan sebab itulah Nabi SAW kata celaka orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Kerana setiap satu saat di bulan Ramadan adalah saat yang sangat mulia, yang banyak membawa rahmat Allah dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu seorang Muslim mukmin sebelum masuknya bulan Ramadan, dia dah berfikir, susunkan jadualnya, siapkan susunan masa sepanjang bulan Ramadan. Kalau tidak, kita macam tidak peduli, tidak memuliakan bulan Ramadan. Macam kita tidak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita sehingga mendapat ada di bulan Ramadan. Moga-moga ya ni Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita sehingga dapat masuk di, sehingga dapat ada di bulan Ramadan. Cuma kalau Allah panjangkan umur kita, haruslah kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita syukur kepada Allah? Sebelum masuknya bulan Ramadan, kita dah siap jadual. Dalam jadual kita di bulan Ramadan ada waktu untuk mudarasatul Quran, ada waktu untuk berinfak, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk silaturrahim, ada waktu untuk tahajud dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sekejap dengan azan. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة
الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة وبعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Jadi sebelum kita sebagai orang Islam dan menzahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita sampai kepada bulan Ramadan, maka dari sebelum masuknya bulan Ramadan kita telah bersedia dengan jadual yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau jadual itu ditunjuk kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan gembira. Kita kena ada jadual di bulan Ramadan. Itu cara kita bersedia untuk bulan Ramadan sebelum bulan Ramadan masuk. Dan bagaimana jadual itu baik dan sempurna, cuba anggap sahaja kalau Rasulullah cek jadual kamu di bulan Ramadan tahun ini, dia akan gembira atau tak? Cuba cek, cuba rasa, cuba anggap sahaja. Kalau Rasulullah nampak jadual yang kamu dah sediakan untuk bulan Ramadan, apa yang ada dalamnya, dan perkara ni tak perlu pun anggap sahaja, memang akan jadi. Kerana amalan kita umat Islam semuanya ditunjuk kepada Rasulullah. Seperti mana di dalam hadis yang sahih, a'malukum tu'radu alaih, amalan kalian ditunjuk kepadaku. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, amalan umat Islam semua, amalan kita semua dengan nama kita, Rasulullah melihatnya dan ditunjuk kepadanya. Maka kita nak atau tak nak, tetap juga amalan kita akan ditunjuk kepada Rasulullah. Maka kita nak tunjuk Rasulullah tahun ini di bulan Ramadan apa? Apakah jadual kita di bulan Ramadan di tahun ini? Bahkan Rasulullah SAW juga menarik perhatian kita terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Ramadan. Allah sentiasa mengawasi kita. Allah setiap satu saat, setiap bulan, setiap hari, setiap minit, memang Allah melihat kepada kita. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang riwayat oleh Imam At-Tabarani rahimahullah, Nabi berkata, yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fih. Ketahuilah kalian, Allah akan melihat kepada cara kamu semua berlumba-lumba siapakah yang lebih banyak beribadah di bulan Ramadan. Adakah Allah tidak melihat kita, tidak memandang kepada kita di bulan yang lain? Tak, Allah melihat. Allah melihat juga, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah memberitahu kepada kita Allah memandang kepada kita dengan lebih istimewa, dengan lagi banyak, dengan lagi besar, dengan lagi dahsyat. Kepada apa? Kepada pelumba-lumba kita dalam ibadah. Allah tengok kepada kita, Allah menguasai kita, Allah melihat kepada kita di bulan Ramadan khususnya. Dia tengok siapa yang lebih banyak, siapa yang lagi banyak salat tarawih, siapa yang lagi banyak jaga sunnah di bulan Ramadan, siapa yang lagi banyak jaga adab puasa. Ibadah puasa tu perlu adab. Antara adab yang perlu dijaga di bulan puasa, kita tidak bergaduh dengan orang lain, tidak mengumbat, tidak berdusta, tidak tipu, tidak membalas kepada orang yang buat jahat kepada kita di bulan Ramadan. Ini semua adab. Allah melihat. Allah melihat dan menguasai kita. Tengok siapa yang lebih banyak beradab di waktu puasa,
Siapa yang lagi banyak salat tarawihnya? Siapa yang lagi banyak khusyuk di dalam solat? Siapa yang banyak membaca doa waktu buka puasa? Siapa yang jaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu puasa? Siapa yang bangun tahajud setiap malam? Siapa yang buka puasa cepat selepas azan maghrib, tidak melambatkannya? Siapa yang lambatkan sahurnya dan bangun makan sahur di bulan Ramadan? Semua itu Allah Subhanahu wa taala menguasinya setiap hari. Okey. Kalau Allah menguasi dan melihat dan memperhatikan kepada kita, siapa yang di dalam berlumba-lumbanya lagi banyak beribadah, lagi banyak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, apa faedahnya? Faedahnya Allah ingin memberikan ganjaran yang lagi besar kepada yang lebih banyak ibadah, kepada yang lebih banyak khusyuk, kepada yang lebih banyak adab, kepada yang lebih banyak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Itu faedah Allah memperhatikan kepada kita. Itu faedah Allah Subhanahu wa taala menguasai kita, siapakah yang lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya. Sebab itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi." Allah akan melihat kepada cara kamu wahai orang Islam berlomba-lomba beribadah. Siapa yang lebih banyak beribadah kepada Allah, Allah akan menguasai perkara itu. Wa yubahi bikum malaikatah. Bukan itu sahaja, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berbangga-bangga di depan malaikat Allah dengan orang-orang yang berpuasa dan berlumba-lumba di dalam ibadah. Berrajin-rajin dalam ibadah, berusaha, bersungguh-sungguh, bangun qiyamul lail, tahajud, baca Quran, khatam Al-Quran, mudarasatul Quran, puasa, jaga adab, jaga sunnah sepanjang bulan Ramadan. Subhanallah, Allah berbangga-bangga di depan malaikat dengan kita yang puasa, yang ada masih hidup di dalam bulan Ramadan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'arullaha min anfusikum khaira." Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka wahai orang Islam, dengarlah bagus wahai orang Islam. Dengarlah ayat ini seolah-olah kamu mendengarnya daripada Rasulullah terus. Arullaha min anfusikum khaira. Ini kalam Rasulullah, bukan kalam sesiapa. Ini hadis Rasulullah. Jadi dengarnya dari Rasulullah. Arullaha min anfusikum khaira. Maka tunjukkanlah Tuhanmu Allah daripada dirimu kebaikan. Tunjuklah kebaikan kepada Allah. Jangan tunjukkan Allah di bulan Ramadan berbuatan yang tidak baik. Itu maknanya. Jangan tunjukkan Allah berkataan yang tidak baik. Jangan tunjukkan Allah berbuatan yang tidak diridai, yang tidak disukai oleh Allah. Biarkanlah bulan Ramadan semuanya baik. Jangan bercakap, jangan menyebutkan dengan lidahmu sepanjang bulan Ramadan kecuali yang baik. Arullah, tunjukkanlah Allah. Ini wasiat Rasulullah. Ini nasihat Rasulullah kepada umat Islam semua. Ini ajaran Rasulullah, harapan Rasulullah dari kita semua. Arullah, tunjukkanlah Allah. Nak tunjuk apa? Allah. Nabi SAW kata khaira, kebaikan. Tunjuk Allah di bulan Ramadan hanya baik, hanya yang baik sahaja. Jangan tunjuk Allah perkara yang tidak baik. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sebelum masuk bulan Ramadan, kita sudah bersedia, sudah ada niat, sudah ada azam, kita akan tunjukkan Allah Subhanahu wa taala di tahun ini, di bulan Ramadan, kebaikan sahaja. Kita takkan tunjukkan Allah perkara yang tidak baik. Kita takkan melakukan dosa, takkan melakukan maksiat, takkan melakukan perkara yang Allah tak suka atau tidak mensyariatkan atau melanggarkan syariat Islam. Jadi kalau kita sebelum Ramadan sudah ada niat itu, sudah azam itu, maknanya kita bagus. Kita antara orang yang menyambut bulan Ramadan dengan cara yang baik.
iaitu kita dah siapkan niat dan azam untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala perkara yang baik. Antara niat yang harus kita menyebutkannya sebelum bulan Ramadan masuk, sebelum bulan Ramadan tiba, iaitu kita takkan tinggalkan salat fardu 5 fardu. Kita takkan tinggalkan 5 fardu di dalam jemaah, dalam salat jemaah. Salat subuh, salat berjemaah. Salat zuhur, asar, walaupun dalam kerja, di ofis, di mana-mana, jangan tinggalkan salat jemaah di bulan Ramadan. Ini antara niat yang kita siapkanlah sebelum bulan Ramadan. Kalau sebelum bulan Ramadan kita biasa tak jaga salat jemaah, kita salat kadang-kadang jemaah, kadang-kadang bersendirian macam tu, cuba buat niat dari sekarang, buat azam, bulan Ramadan insya-Allah dari hari pertama saya akan bersungguh-sungguh berusaha, berlumba-lumba dengan yang lain, akan salat 5 fardu semuanya dalam jemaah setiap hari sampai habis bulan Ramadan. Masya Allah. Cuba buat niat. Niat itu free sahaja, tak perlu usaha, tak perlu penat. Bukan amalan pun yang berat atau yang penatkan. Niat itu dalam hati. Buat niat itu, baca niat itu, hadirkan niat itu dalam hati. Nanti di bulan Ramadan, sekiranya 1 kali, 2 kali, 1 hari terlepas salat jemaah, insya-Allah Allah akan bagi pahala jemaah juga, walaupun kamu tidak melakukan salat jemaah. Kenapa? Kerana sebelum tu dah ada niat. Jadi Allah akan memberi pahala mengikuti niat kamu. Jadi dari sebelum masuknya bulan Ramadan kita dah siapkan niat itu. Salat fardu dalam jemaah. Lagi satu, salat sunnah sebelum Ramadan. Biasanya salat fardu sahaja, masuk masjid atau surau, nak salat zuhur, Masya Allah, baik, bagus, salat 5 fardu, dia pun datang sampai masjid, sampai surau. Atau sekiranya dia salat di office atau di rumah, di mana-mana, boleh juga, tak ada masalah. Dia pun salat jemaah, baik, alhamdulillah. Tapi subhanallah, yakni dia rasa berat nak salat sunnah sebelum salat qabliyah, sunnah yang sebelum salat fardu atau sunnah selepas salat fardu. Dia rasa sangat berat, susah dia nak salat. Hatta kadang-kadang ada bahagian orang, dia datang masjid nak salat maghrib ke, nak salat isya, nak salat zuhur, dia datang awal, bukan datang lambat, masih sempat, boleh salat sunnah. Dia masuk masjid, dia duduk tunggu iqamat, tunggu iqamatul salah. Subhanallah, masa tunggu itu sempat lagi salat 2 rakaat sunnah. Kenapa haramkan diri kamu daripada pahala yang besar tu? Kerana pahala melakukan nawafil. An-nawafil itu sunnah solat sebelum dan selepas. Itu nawafil namanya. Tahu tak apakah pahala nawafil? An-nawafil iaitu sunnah solat qabliyah dan ba'diyah, sebelum salat fardu dan selepas salat fardu. Pahalanya orang itu akan mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia cinta Allah, Allah cintanya, Allah mencintainya. Dalam hadis qudusi yang sahih, dalam hadis yang sahih yang qudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Maksudnya Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam hadis qudusi, dan hambaku semakin mendekatkan dirinya daripadaku melalui melakukan nawafil sehingga aku mencintainya. Uhibbah. Maknanya melakukan nawafil, salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, jika terlalu banyak dan sentiasa istiqamah, Allah Subhanahu wa taala
akan mencintai kita. Ada ganjaran lagi besar daripada Allah mencintai kita? Tidak. Itu adalah ganjaran yang paling besar. Kalau Allah mencintai kita, Allah akan mengazabkan kita? Mustahil. Al-habibu la yu'adzibu habibah. Pencinta tidak akan mengazabkan kekasihnya. Barang siapa yang istiqamah melakukan salatun nawafil, sunnah salah sebelum dan selepas, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini di dalam sepanjang tahun. Bila-bila sahaja kita istiqamah buat nawafil, kita akan dapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di bulan Ramadan ada satu ganjaran yang lebih sikit. Jika kita melakukan nawafil atau sunnah. Apa ganjarannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi, "Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda fariḍah." La ilaha illallah, subhanallah. Barang siapa, dengar baik-baik, barang siapa yang melakukan apa-apa sahaja amalan yang baik, salat sunnah, sedekah, senyum, salam kepada orang, ziarah silaturrahim, ihsan kepada jiran, bagi makanan kepada jiran, waktu buka puasa, bagi orang buka puasa, bantu orang, tolong orang, apa sahaja amalan baik di bulan Ramadan, Nabi SAW kata bahalanya bukan bahala amalan sunnah, walaupun perkara tu sunnah sahaja. Tidak, Nabi SAW kata bahala amalan sunnah di bulan Ramadan seperti bahala fardu. Bahala fardu tu besar. Bahala fardu besar. Bahala paling besar adalah bahala ibadah fardu. Bahala amalan yang fardu, yang wajib. Amalan wajib bahalanya lagi besar daripada amalan sunnah. Salat fardu lagi besar bahalanya daripada salat sunnah. Tetapi di bulan Ramadan, salat sunnah bahalanya sama seperti bahala fardu. Untung tidak. Yani itu ulama kata Ramadan mausimul arbah. Apa mausimul arbah? Musim keuntungan. Seperti orang dunia, orang bisnes, orang yang ada perniagaan, ada musim mereka. Untung lagi banyak. Macam tu juga orang yang tujarul akhirah. Perniagaan akhirat. Orang yang mencari rezeki akhirat. Orang yang mencari bahala di akhirat. Orang yang mencari kerajaan besar di akhirat, di syurga. Musim mereka orang ini di Ramadan. Di Ramadan mereka banyak melakukan ibadah, banyak buat sunnah, banyak buat solat, banyak buat amalan-amalan yang baik, yang salih. Supaya apa? Amalan yang baik di bulan Ramadan bahalanya seperti bahala fardu. Jadi mereka memperbanyakkan amalan sunnah di bulan Ramadan. Hatta lihatlah bagaimana cara para salihin mengambil kesempatan. Mereka pandai mengambil kesempatan dari bulan Ramadan, sehingga kalau mereka salat tarawih atau salat tasbih atau salat sunnah atau salat tahajud, ini sahaja cara bahagian orang soleh. Dibuat macam mana? Dia terus tukar niat salat itu nazar. Dia tukar salat itu niatnya jadi nazar. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata amalan biasa sunnah, amalan sunnah di bulan Ramadan bahalanya seperti fardu. Jadi fardu bahalanya macam mana? Kalau amalan fardu macam salat 5 fardu atau amalan puasa sebagainya, Nabi SAW kata bahalanya 70 kali berlipat ganda daripada fardu-fardu yang dilakukan di bulan lain. Maknanya kalau kita solat Isya, bahala solat Isya 70 kali. Sangat
yakni beruntung dan luar biasa pahalanya di bulan Ramadan. Sebab itu rugi orang yang tidak melakukan fardu di bulan Ramadan, juga rugi orang yang tidak melakukan sunnah banyak di bulan Ramadan. Sebab itu para salihin kalau di bulan Ramadan dia nak salat macam duha, dia kata aku nazar. Dia tukar niat supaya apa? Salat duha tu tidak menjadi sunnah lagi, dia sekarang dah jadi fardu. Dan fardu jika dilakukan di bulan Ramadan pahalanya berapa? 70 kali berlipat ganda. Jadi dia kalau dia salat duha, tengok bizanya. Kalau dia salat duha dengan niat sunnatul duha, dia akan dapat pahala fardu. Itu besar juga kan? Tapi dia macam dia tamak, tapi tamak yang baik. Tamak kepada pahala. Itu bagus. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat kepada cara kita berlumba-lumba di dalam ibadah. Siapa yang pandai menempahkan pahalanya di bulan Ramadan. Jadi ada bahagian orang saleh dia salat duha. Duha itu salat sunnah, tapi kalau dia nazar salat duha jadi hukumnya apa? Sunnah lagi ke atau apa? Wajib sebab nazar. Apa-apa perkara yang kita nazar di dalam agama hukumnya turut jadi wajib kan? Jadi wajib salat duha tu dah jadi salat wajib di Ramadan. Jika dia melakukan salat itu dengan nazar yang menjadi wajib, sekarang pahalanya 70 kali. Jadi mereka pakar. Macam orang bisnes. Macam orang yang pakar tentang perniagaan. Dia buat bisnes, yang lain buat bisnes macam dia, tapi ni untung banyak. Kenapa? Dia pakarlah, pandai. Dia pandai tambahkan cara masukkan duit dan untung banyak. Jadi orang yang pakar tentang akhirat, tentang perniagaan akhirat, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pakar juga, dia pandai. Dia tahu bagaimana caranya menambahkan pahala di bulan Ramadan. Jadi dari sebelum masuknya bulan Ramadan, kita dah siapkan beberapa niat. Antara niat yang paling utama, salat fardu berjemaah dan salat sunnah. Jangan tinggalkan salat sunnah di bulan Ramadan. Rugi. Pahalanya macam fardu. Pahalanya macam fardu. Ini contohnya. Saya bagi contoh sahaja. Ada satu bos, dia bagi bekerja. Dia kata kalau kerja hari biasa, gajinya, contohnya dia kata gajinya 500 lah, 500 ringgit. Kalau tambah 1 jam. Tapi dia kata kalau hari ini dia tentukan 1 hari. Kalau hari ini gajinya 5,000, 1 jam saja. 5,000 jauh sangat. Itu 500. Ini 5,000, 10 kali ganda. Oh. Kalau ada bekerja yang dia kata, aku malas, tak nak kerja. Aku tak nak kerja. Siapa yang rugi? Tak matang. Yakni rugi terlepas 1 jam sahaja, tapi boleh dapat 5,000. Ini sekarang salat fardu macam ni. Salat sunnah di bulan Ramadan. Pahalanya besar. Pahalanya seperti pahala fardu. Tapi orang dengan senang, salat zuhur tak salat sunnah qabliyah, salat asar tak salat sunnah qabliyah, salat subuh tak salat sunnah qabliyah, dia salat fardu sahaja. Ini rugi. Khususnya di bulan Ramadan. Jadi niat kita sebelum masuknya bulan Ramadan, semua salat sunnah kita takkan tinggalkan. Dan kita memperbanyakkan melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Lagi satu, sebelum kita menghabiskan kuliah ini, tidak ada berlawanan dengan mengisikan bulan Ramadan dengan ibadah, juga dengan mencari rezeki, yakni kerja. Sebab ada bagi orang tanya, Ustaz, bagaimana kita di Ramadan, kerja ke atau duduk di masjid sahaja, zikir, doa, baca Quran? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu yang kita kata dari awal-awal tazkirah ni, kena ada jadual. Kalau ada jadual, masa kita akan tersusun. Dari sebelum masuknya bulan Ramadan, kiralah berapa jam perlu kerja. Selepas habis kerja, kalau ada kerja yang tak perlu, yang duduk lalai, buang masa, tak ada faedah dengan siapa-siapa yang macam tu, perkara tu lebih baik jangan buat.
Buatlah kerja yang penting, betul-betul membawa rezeki untuk kamu di bulan Ramadan. Yang lebih dari itu, yang tidak memerlunya, lebih baik tangguhkan dia di bulan Ramadan. Jangan buat. Iaitu duduklah dengan kawan-kawan, sembang-sembang, borak-borak, lalai. Sikit-sikit kadang-kadang tak apa. Tetapi kalau hari-hari buang masa sampai dah kata apa, tak ada masa untuk baca Quran. Walhal berjam-jam duduk dengan kawan dia di bulan Ramadan. Bulan Ramadan lebih baik, lebih banyak kita duduk dengan Quran, duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi satu, bulan Ramadan ini dia adalah bulan rezeki juga. Dia bulan ibadah, bulan keampunan, bulan rahmah, juga bulan rezeki. Sebab itu di bulan Ramadan ramai orang banyak rezeki mereka. Hatta orang yang miskin sepanjang tahun, bulan Ramadan Masya Allah dapat banyak yakni rezeki. Sehingga dia okey, jadi keadaannya okey dan senang. Bahkan kadang-kadang ada bahagian orang mendapatkan rezeki di bulan Ramadan seperti rezeki yang dia dapat sepanjang tahun. Kenapa? Rahasianya di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi dan Ibn Khuzaimah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fihi." Bulan Ramadan ini dia adalah bulan yang Allah menambahkan rezeki orang beriman di dalamnya. Jadi orang yang beriman, orang Islam, orang iman di bulan Ramadan, rezeki mereka bertambah. Rezeki Allah yang Allah takdirkan, rezeki mereka bertambah di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini juga bulan rezeki. Tak apa, buatlah perniagaan, buatlah bisnes, buatlah projek baru di bulan Ramadan. Tidak ada masalah. Tapi susunkan masa bagus. Kerana perkara itu juga akan membawa rezeki untuk menjaga keluarga, menjaga diri dan untuk berinfak juga kepada yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu hari dengan sahabat, dia melihat seorang lelaki yang gagah, besar badannya dan kuat. Maka sahabat pandang kepadanya, mereka kata, kalaulah lelaki itu dia kerja angkat barang untuk orang cari rezeki. Cuma sahabat nampak badannya besar, kuat. Mereka kata, kalaulah lelaki ini keluar jihad fi sabilillah, pasti itu lebih baik daripada dia kerja angkat barang macam tu. Sebab badannya kuat. Kalau dia keluar jihad, banyak akan membantu. Nabi SAW pandang kepada mereka dan betulkan cara pemikiran mereka. Nabi SAW dia kata, tunggu. Kalau sekiranya lelaki ini keluar mencari rezeki kerana dia ingin berinfak kepada kedua-dua ibu bapaknya yang sudah tua, maka dia adalah fisabilillah. Dia fisabilillah sekarang. Tak perlu keluar sampai jihad, barulah fisabilillah. Dia sekarang keluar kerja, pergi kedai, angkat barang, ini fisabilillah. Kerana dia lepas tu dapat gaji sikit, dia memberi kepada ibu bapaknya, orang tuanya yang miskin yang ada, yang duduk di rumah. Kemudian Rasulullah kata, kalau dia keluar dari rumahnya untuk mencukupkan dirinya supaya dia tidak meminta-minta orang bantu dia, dia juga fisabilillah. Sepanjang dia kerja, dia fisabilillah. Sebab dia cari rezeki untuk mencukupkan dirinya. Kemudian Rasulullah berkata, dan sekiranya dia orang yang ada keluarga, ada anak, dan dia keluar mencari rezeki untuk berinfak, untuk memberi infak dan nafkah kepada isteri dan anak-anak, maka dia juga fisabilillah. Nabi SAW membetulkan cara kita memikir kepada orang yang keluar kerja atau mencari rezeki, walaupun di bulan Ramadan. Cuma yang last sekali Nabi SAW bersabda, sekiranya dia keluar mencari rezeki, kerja, niatnya riya, niatnya berbangga-bangga sebab dia nak pakai kereta mewah, nak sombong kepada orang lain, nak tunjuk orang lain dia ada duit banyak, nak tunjuk orang lain dia ada kerja besar, nak tunjuk orang lain dia hebat, dia berjaya dalam hidupnya.
sahaja niatnya menunjuk dan ria dan bersumbung. Maka Nabi SAW bersabda, jika niatnya rosak begitu, maka dia fi sabilil syaitan. Nauzubillah. Sekarang bukan fi sabilillah, sebab niatnya rosak. Kalau dia cari rezeki betul-betul dengan niat yang baik, ini fi sabilillah. Tapi kalau niatnya riak dan sombong, itu niatnya dan kerjanya itu fi sabilil syaitan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sentiasa fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه. اللهم تب علينا توبة نصوحة وزكنا بها قلبا وجسما وروحا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا ما بقي من ليالي وأيام شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من ليالي وأيام شعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وجنبنا فيه جميع المعاصي والبلايا والمفطرات والآثام يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اجعل رمضان يقدم علينا بالخيرات والرحمات والبركات والمغفرات منك يا رب البريات. اللهم لا تحرمنا فيه رحمتك ولا تحرمنا فيه فضلك ولا تحرمنا فيه جودك وتقبل منا الدعوات وعجل لنا بالإجابات واستجب لنا دعاءنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا دعاءنا إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.